Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan Flash Sukan. Kami daripada Pengunjung Kedah hadir ke Stadium Kapten 1 Wayan Dita di Gianyar, Bali untuk menyaksikan perlawanan bola sepak Piala AFC 2022 untuk kumpulan G. Pada perlawanan pertama, seperti yang sudah maklum, Kedah tewas 2-0 dengan pasukan Bali. Tetapi pada malam ini, hari yang baik, tak hujan, mungkin akan berlaku satu upset daripada pasukan Kedah. Jadi bersama saya penyokong-penyokong daripada Kedah ni. Daripada mana ni? Boleh perkenalkan diri dulu. Saya Ayi daripada asalnya Kuala Ketil. Ketil tapi duduk kat Penang. Main semua sekali ya. Hari main semalam sampai semalam. Baru sampai semalam. So, datang macam mana? Dengan penyokong family ke ataupun main apa ramai-ramai berapa orang ni yang main ni daripada Kedah? Main ramai-ramai dengan kawan, 7 orang. Kita satu flight, main 7 orang. Lepas tu jumpa sini ada yang dah sampai dah daripada game pertama lagi ada 2 orang. Kita campur sekali semualah. Kalau tengok kita tengok pasal game lah kan. Kedah ni dah mula-mula dah kalah dah. Memang kita kalah jadi sejarah. Untuk perlawanan malam nanti, bagaimana sebagai abang Ayi tengok peluang Kedah nak sekurang-kurangnya menang, wajib menang kata Coach Aidil. Jadi mungkin ada kata-kata semangat untuk pemain-pemain Sang Kenari untuk pada malam ini. Okey, kalau kita tengok pada game pertama tu, pada separuh masa kedua tu kita ada nampaklah perubahan taktikal dengan ataupun pada masa pertama 5 minit terakhir tu kita nampaklah ada, dan paruh masa kedua nampak ada corak perubahan yang agak ketara. Jadi saya rasa insya-Allah malam ni walau macam mana pun mesti wajib menang untuk kita ada peluang. Kalau kita wajib menang dengan sebab lagi pun kita tengok KFC depa kalah 2-1. Dia lepas tu tadi pun Wisaka FC dia menang dengan Bali United, dan kalau kata andailah kata kita menang dua-dua game dalam grup G ni, semua kita dapat akan 6 mata. Wisaka FC 6 mata, Bali United 6 mata, dan Kedah pun berpeluang untuk dapat 6 mata kalau andai kita game yang terakhir tu pun kita menang. Okey, saya nak tanya penyokong yang lain. Mungkin Hazri kot, kita tanya dia. Mungkin kamera saya boleh fokus sat. Okey Hazri. Itu pasal kita cerita pasal import lah. Ngah Wanja ni yang menimbulkan ramai kritikan. Pedas juga lah kan. Betul. Kalau Indonesia ni kata gol bunuh diri. Bunuh diri tu gol sendiri. Jadi bagaimana Abang Azrik melihat pemain ataupun prestasi Pak Ngah Wanja kita ni? Ya, okay. Macam mana ni? Okey, pada pendapat kita, Pak Ngah kita ni pada perlawanan Liga Super dan Liga sebelum terdahulu memang ada prestasi dia, mungkin para penyokong nampak agak membimbangkan lah. Tapi kita mengharapkan lah, mungkin first game AFC dia nampak dengan gol sendiri tu pula, mungkin dia agak moral ni. Tapi kita harapkan dah pada malam ini turning point dia untuk kembali meningkat dengan kehadiran Almardi tu, yang kita tahu bekas rakan sepasukan beliau di Jordan, mungkin dapat memberikan beliau sedikit tonet untuk improve dia punya prestasi. InsyaAllah kita positif lagi dengan Pak Ngah daripada dari sizing dia, penyudah klinikal dia. Tapi kita harapkan lebih banyak bola dapat daripada dia. Kita dapat lihat 2-3 game dia terpaksa turun ke bawah untuk kutip bola. Mungkin kat situ mungkin dia agak hilang sedikit dia punya ni lah, prestasi sebetulnya. Secara keseluruhan pemain Kedah kali ini muda-muda. Betul. Yang senior ramai dah keluar. Okey. So yang tinggal ni pemain muda dibentuk dengan pemain yang agak lama sikit lah. Jadi bagaimana fan melihat maksudnya dari segi kesebelasan utama yang akan diturunkan nanti? Okey, kesebelasan utama yang diturunkan nanti, kalau kita lihat pada game pertama AFC, kita dapat lihat beberapa pemain muda diberi peluang seperti Kamel dan lain-lain, dapat memberikan impact. Azmir sendiri, sebelah sana Azmir Haris dapat memberikan impact mereka yang tersendiri, dan kita harapkan mereka dapat mengekalkan konsistensi itu yang penting. Yang penting itu konsisten. Yalah betul kita kehilangan leader kita, key player, tapi kita mengharapkan Aidil Syarin dapat memberikan sesuatu untuk para pemain dia dapat menyerlahkan mereka punya keyakinan tu untuk beraksi. Itu yang kita harapkan lah. Komen anda mengenai coach kita yang
mungkin dikritik hebat di media sosial, tapi sebagai penyokong setia, mungkin ada kata-kata yang boleh memberi positif kepada Coach Aidil sebab beliau ada lagi 2 perlawanan di Bali. Mungkin ada peluang kita ke separuh akhir zon ASEAN. So bagaimana anda melihat? Okey, kalau tanya keyakinan saya kepada Coach Aidil Sharif masih lagi tinggi. Saya harapkanlah transfer kedua ni yang dia dapat membawa masuk 2-3 player yang baru, kita harapkan dapat memenuhi kehendak dia untuk intensity game tu. Sebab game-game sebelum ni saya nampak agak struggle sebab mungkin coach tak dapat player yang dia nak. Tapi pada transfer kedua ni kita dapat lihat 3 player baru dibawa masuk. Kita harapkanlah 3 player baru itu dapat memberikan sesuatu kepada Coach Aidil Sharif untuk memberikan satu gameplay yang menarik untuk kita saksikan dan memberikan kemenangan dan keputusan yang positif lah. Itulah yang paling penting untuk kita sekarang. Dan kita harapkanlah perlawanan ini malam ini dapat memberikan satu yang baik untuk beliau terus mengendalikan pasukan Kedah. Saya sentiasa berkeyakinan dengan Coach Aidil lagi untuk masa ini. Saya nampak seorang macam Kedah yang agak luar biasa lah, luar biasa. Unik sikit kalau dekat Indonesia tu. Orang kampung. Jadi kita nak tanya apa. Okey, sebut nama siapa? Nama dia? Nama penuh? Nama sayanya Dani, Pak. Saya rasa saya ting bio orang Indonesia ke Kedah. Okey, tapi tak apa. Saya menarik yang sini kalau anda lihat. Ramai yang biasalah pakai jersey, pakai seluar, tetapi kali ini dia berpakaian kain pelikat. Jadi ada idea ke ataupun sebab mengapa pakai kain pelikat di stadium malam ini? Mungkin balik pada semayang ke apa ke? Boleh sharing ke apa kami? Naknya saya sejuk ni. Yang pakai kain pelikat saya pakai seluar pendek. Tapi orang kata tradisi orang Melayu lah pakai kain pelikat lah. Kita selit sikit lah. Yang saya nampak macam contoh saudara member kita ni, Danny ni, dia dapat, kalau kita 2-3 game sebelum ni kita dapat dia dengan berpakaian macam ni. Bagi saya ini satu identiti kita, kebanggaan kita orang Melayu, orang kampung kita di Kedah sendiri, bawa budaya ni keluar negara, keluar di mata Asia ni. Inilah satu benda yang kita nak tengok. Mungkin orang-orang luar agak belik tengok, tapi inilah satu bagi kita kebanggaan yang dia berani untuk bawa. Saya secara peribadi sebagai member rasa bangga lah dengan dia. Itu lah. Saya cadangkan, ni pendapat peribadi saya lah. Mungkin pada perlawanan yang terakhir lawan Wisaka, apa kata kita ramai-ramai pakai kain pelikat tengok Kedah? Macam mana? Setuju tak? Saya tadi kebetulan datang ke sini di pemandu driver kita orang Indon, Aero Indonesia. Dia ada sebut pasal kain pelikat juga. Di sini tak dipanggil kain pelikat, dia panggil kain sarung. Kain sarung. Jadi bila kata kita singgah di nak sembahyang tadi, saya kata dia tengok saya seluar koyak ni. Seluar koyak ni kita ada bawa kain pelikat. Sebelum tu kita ada iklan gangguan sikit dengan ni, harap maaf pada penonton flash sukan. Kita sama balik dengan interview tadi. Ada bersembang dengan pemandu pelancong kami tadi. Minta dia singgah di satu tempat untuk kita sembahyang. Jadi dia tanya nak sembahyang macam mana dengan seluar tarik dia kan. Tapi kita dah bawa kain pelikat. Bila dia dengar kain pelikat tu, oh di sini tak panggil kain pelikat dia kata kain sarung. Itulah satu pengalaman hari ni lah yang nak share pasal kain pelikat ni. Kebetulan member kita ni pun pakai. Inilah satu identiti legasi kita yang kita patut perkenalkan orang, bagi tahu ke orang. Itulah maksud saya. Okey, soalan terakhir mungkin. Bagaimana anda melihat suasana di Bali? Bali ni orang kata pulau pelancongan dengan budaya yang unik. Jadi hari pertama difahamkan di Bali. Bagaimana Hazri melihat overall lah? Mungkin dah pergi tempat-tempat berziarah mungkin di Badung, di Kuta, di Denpasar. Ya. Boleh kongsi dengan flash sukan. Okey, satu yang saya nak kongsikan, satu mengenai di dalam stadium dulu. Sebab sebelum datang kita dapat lihat atmosfera di dalam stadium ni yang begitu menakjubkan lah. Para penyokong mereka begitu padat. Kalah menang, kita dapat tadi pun mereka kalah, tak keluar stadium, masih lagi memberi sokongan kepada tim mereka. Itu satu atmosfera yang sepatutnya mentaliti yang ada pada penyokong kita. Walaupun ketinggalan banyak mana pun sentiasa di belakang. Amat hebat sekali. Itu satu pengalaman yang saya dapat saksikan di depan mata tadi. Berbalik pada soalan saudara tadi, budaya kat sini kita nampak banyak dipengaruhi oleh Templar, Hindu, Muslim, minoriti kan, dan beberapa lagi dipenuhi dengan
apa nama kepulauan kecil-kecil dan apa nama tu ni dekat Nusa Penida. Nusa Penida, kawasan gunung berapi yang kita dapat saksikan Membatur yang klasik lah, bisa klasik. Rumah-rumah depa di apa dia ada setiap rumah Bangunan apa di kat sini sesuatu bangunan yang nak dibuat mesti mendapat kelulusan yang depa mesti kena bina yang ada apa bentuk-bentuk yang kita nampak tu memang dia punya seni dia tu. Kita tengok stesen minyak Petronas apa bumbung-bumbung dia semua seni, dia ada seni. Memang setiap pembinaan nak buat bangunan mesti kena dapat kelulusan dulu. Itu apa yang supir tu bagi tahu kami lah. Itu dia. Dekat. Sekian dulu laporan daripada Bali. Semestinya Perasukan Pantas Bersai dah hangat. Kita minta sorakan boleh? Pulun kita pulun. Boleh. Ataupun kalau atras sikit untuk kita punya penonton flash sukan. okey nak buat belum ya Ataupun nyanyi lagu atras apa semua. lagu Kedah okey okey yakinkanlah diri sendiri, berjuanglah tekun berani sesungguh hati demi suka mengharum negeri. Saja di kenangan hijauku lambang kemegahan. Saja Kedah padang kala walau sakit jantung darah. Hijau kuning tanahku, Darul Aman negeriku. Hijau kuning tanahku, negeri Kedah negeriku. Negeri Kedah negeriku.